Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma fahhimna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang dihormati hadirin kegiatan puasa dan pegawai serta seluruh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merapatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi-pagi ini dapat sama-sama kita mengambil kesempatan sedikit masa untuk kita mendengar akan beberapa ilmu insya-Allah, di mana dalam ayat suci Al-Quran Karim ada menyatakan innahu la zikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya peringatan, tazkirah bagi mereka yang ada hati untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita berada di dalam bulan ibadah. Disebut sebagai Syahrul Ramadan. Kalau kita melihat kepada Al-Quran Karim dalam surah Al-Baqarah ini, satu-satu bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Walaupun dalam bulan Islam ini banyak, daripada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan ila akhirnya. Tapi disebut dalam Al-Quran Al-Karim Syahrul Ramadan, maknanya bulan Ramadan. Bila dinyatakan demikian dalam Al-Quran Al-Karim, menyatakan bahawa besarnya kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab itu dalam hadis Nabi yang menyebut, "Law ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamanna an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Jikalau mengetahui manusia bahawa kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka menghendaki bulan ini semua Ramadan. Habis Ramadan, Ramadan. Habis Ramadan, Ramadan. Maknanya tak ada raya. Tapi kalau manusia mengetahui tentang kelebihan sebut sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahawa bulan Ramadan ini besar kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah masih ada lagi sakit-baki untuk kita berada dalam bulan Ramadan, kerana dah sampai kepada penghujung. Kadang-kadang kita terasa perkara yang kita lakukan ibadat ni dan habis dah. Rancangan kita macam-macam nak buat, nak melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dah kepada saat penghujung ni dah. Itu maknanya terasa ibadat yang kita lakukan ni, kesempurnaan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita melihat bahawa dalam bulan Ramadan ini, kalau orang mengerjakan ibadat haji, nak terima hajinya,
Perangainya akan jadi berubah. Maknanya dia akan jadi lebih baik daripada yang sebelum. Kalau daripada sebelum mengerjakan haji keadaannya berbeza, bila dah balik menunaikan haji maka keadaannya berbeza. Sebab itu ulama ada memberikan beberapa pandangan tentang ibadat-ibadat yang kita lakukan. Itu tadi tentang bab haji. Kalau dalam bab ibadat sembahyang yang kita lakukan pula, macam mana nak terasa bahawa ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita rajin untuk melaksanakan ibadat. Ada blok 55 juga awak ni? Ada kereta blok 55 45. 5545. Ibadat sembahyang yang kita lakukan, kalau ianya terasa nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita rajin untuk buat ibadat tersebut. Sebab itu disebut wastabir 'alaiha. Adalah kamu sabar untuk mengerjakan ibadat sembahyang. Sabar maknanya mufassir mengatakan sabar itu maknanya lepas buat nak buat lagi. Yang kita buat sembahyang subuh tadi telah pun selesai, maka habis subuh zuhur pula menanti. Begitulah seterusnya. Bila sedemikian adanya perasaan dalam diri kita, rajinnya kita nak buat, maka itu tanda alamat bahawa ibadat yang kita lakukan nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadat puasa ni pula, bagaimana kita nak terasa bahawa ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita rasa ringan untuk melakukan ibadat. Bila diberikan keistimewaan dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai-bagai. Kalau buat perkara yang sunat maka akan digandakan macam fardu. Kalau buat fardu maknanya lebih daripada itu. Ringan kita nak buat. Sebab itu bila sebut puasa, 3 perkara. Pertama disebut siam, kedua disebut qiyam, dan yang ketiga disebut Al-Quran. Siam makna semua tahu. Bila saja datang bulan Ramadan, maka semua berpuasa. Berpuasa ni pula kalau kita melihat, semualah fahamlah. Dah lama pun dah difardukan untuk kita melaksanakan ibadat puasa. Tak kiralah macam-macam mana keadaan sekali mana pun orang itu, dia tetap akan melakukan ibadat puasa. Kita tak payah nak tanya kepada dia soalan yang tak berpencedih. Hari ini kau puasa ke? Tak payah nak sebutlah. Memang dia berpuasa. Sama ada dia sembahyang ke tak sembahyang, tetap dia puasa. Ada juga orang yang puasa tapi tak sembahyang, tapi puasa. Ada juga orang yang jenis tak menutup aurat, tapi dia puasa. Baik lelaki dan perempuan. Perempuan kita tak tahu aurat macam mana, ada lelaki macam mana auratnya. Lelaki kadang-kadang pakai seluar pendek, perempuan kadang-kadang tak menjaga auratnya, tapi puasa. Semua puasa. Sebab benda ni faham. Anak-anak kita ajar mereka pun kadang-kadang daripada peringkat umurnya budak lagi kita dah asuh mereka ni puasa. Kita tak rajin buat nak mengasuh mereka, dia tak sembahyang. Seronok ibu ayah, dia kata anak saya umur 5 tahun dah puasa dah pun, kan? Tapi sembahyang tak rajin pula macam tu, disuruh. Maknanya sedemikian, kan? Itu dipanggil siam. Yang kedua dipanggil qiyam. Qiyam maknanya apa? Dalam bulan Ramadan ini ringan untuk kita melakukan ibadat, dipanggil qiyam. Sembahyang tarawih dia panggil qiyam. Sebab tu negara Arab dia tak panggil sembahyang tarawih, dia tak panggil sembahyang tahajud, dia sebagai solatul qiyam. Lagi-lagi kalau 10 yang terakhir buat tarawih, lepas tu bangun pula tengah malam untuk melakukan lagi ibadat. Satu pagi, 1 juzuk Quran. Tadi untuk sembahyang tarawih 1 juzuk dah, malam tu 1 juzuk lagi Al-Quran. Kelebihan orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah umrah dalam bulan puasa. Hebat. Ramai pula tu.
awalnya ramai dah, masuk pertengahan lagi ramai, kalau penghujungnya lagi ramai. Kalau kita melihat kepada orang yang melakukan ibadat puasa ni, buat perbandingan macam bola sepak dah. Permulaan pasukan tu ramai. Bila masuk kepada suku akhir tak ramai dah. Bila masuk final lagi tak ramai. Dalam ibadat yang kita lakukan demikian juga. Permulaannya cukup ramai, penuh masjid. Ada setengah tempat tu pula pasang khemah. Bimbang pengurusi cakap tak cukup tempat. Kan? Ribuan manusia datang ni untuk melakukan qiyam, ibadat yang ada dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tak kenal kawan-kawan yang datang. Tulis kiri kanan tak kenal dia kan? Tapi datang. Punya perasaan-perasaan ahli kubur pun datang kan? Ahli kubur pun datang. Kita tak kenal dia, tapi datang. Tapi datangnya peringkat awal. Seronok pula pengurusi, kan ada jatah kuasa masjid ramainya, dua kampung datang, berduyun-duyun. Awal Ramadan. Sekarang ini masuk kepada peringkat akhirnya, dah tak ramai dah. Mana-mana tempat demikian kan? Lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masa saya belajar di negara syariah, sama juga macam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ramai daripada permulaan sampailah kepada penghujung. Tapi bila balik ke negara kita ni berlain pula keadaannya. Bila masuk kepada penghujung dah tak ramai dah. Tak tahulah macam mana kita nak ubah minda masyarakat supaya mereka datang daripada peringkat awal ramai sampailah kepada penghujung ramai. Kadang-kadang kita datangkan berbagai-bagai penceramah kan, untuk memberi tazkirah, bagi penerangan tentang kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Tapi begitulah keadaannya, memang tak ramai datang. Itu disebut sebagai qiyam. Habis daripada sembahyang Isya, maka kita terus melakukan sembahyang tarawih. Tidak sebagaimana berlaku zaman Rasulullah SAW. Rasulullah buat sembahyang tarawih bukan lepas Isya, dia buat malam juga, tapi lanjut sampai ke depan. Sayyidina Abu Bakar begitu, Sayyidina Umar begitu. Rasulullah buat 2/3, maknanya pukul 2 pagi lebih. Zaman Sayyidina Umar dibuat dalam pukul 4. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar dibuat mutasiful lain. Tapi kita ni buat lepas sembahyang Isyak, kira okey lah. Kalau buat daripada tengah malam lagi tak ramai datang. Kan? Nak buat qiyam, kita nak mendirikan qiyam. Alhamdulillah, walau bagaimanapun, syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi yang masih faham untuk melakukan. Itu dipanggil qiyam. Yang ketiga disebut Ramadan ini maknanya Quran. Kerana apa? Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran. Sebab itu dipanggil pertama qiyam, siam, qiyam dan juga Quran. Mudah-mudahan mereka yang dapat melakukan tadarus Al-Quran, maka ayo teruskan. Itu kalau dapat secara bertadarus, itu lebih baik. Boleh kita baca seorang-seorang Quran di rumah, tak jadi masalah, atau di masjid tak jadi masalah. Tapi yang lebih baiknya bertadarus, kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah pun baca Quran bersama dengan malaikat Jibril. Maknanya bertadarus. Tapi daripada kita tak baca, lebih baiklah kita baca. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini ada lagi masa, maka terus kita dapat baca Al-Quran Al-Karim. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam surah Al-Baqarah juga disebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku
yakni Allah sentiasa hampir kepada mereka. Di dalam bulan Ramadan. Apabila mereka bertanya aku, wahai Muhammad, tentang diri aku, maka beritahu kepada mereka bahawa sesungguhnya aku ni hampir. Jadi kalau kita menyatakan dalam diri kita, terasa tak yang Allah ni hampir kepada kita? Dalam bulan Ramadan ni, terasa tak yang Allah Subhanahu Wa Taala hampir kepada kita? Sebab itu jangan kita menjadikan Ramadan ini sebagai hamba Ramadan. Kita nak menjadikan diri kita ni sebagai hamba Allah. Kita bimbang sebab apa dipanggil hamba Ramadan? Bulan Ramadan saja bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakan ibadat, tapi lepas habis Ramadan maka kita tak rajin nak melakukan ibadat. Tak sebagaimana bulan Ramadan. Jadi kita tak terasa bahawa diri kita ni, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hampir kepada kita. Beritahu, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni hampir kepada mereka. Jadi kalau kita terasa bahawa diri kita ni hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan jadikan hamba Ramadan. Lepas habis daripada Ramadan, maka kita terus istiqamah. Yang biasa melakukan sembahyang berjemaah, yang biasanya membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, berzikir ataupun sebagainya, teruskan. Dalam bulan Ramadan kita rajin untuk memberi sedekah. Sebab orang beri sedekah dilipat kali gandakan pahalanya. Sampai hadis Rasulullah SAW menyatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kata, naklah kamu bersedekah dalam bulan Ramadan ni, bulan sedekah. Sahabat ada yang tak kaya, ada yang tak ada duit, nak infakkan sesuatu tak ada. Tapi bila Rasulullah mengatakan demikian, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dia kata, aku tak ada Rasulullah nak berikan sesuatu, walaupun kamu kata dengan sebiji tamar, tak mampu aku nak melakukannya, wahai Rasulullah. Kerana dibagi tahu fadilat, kelebihan bersedekah dalam bulan Ramadan ini banyak. Rasulullah kata, kalau kamu tak mampu untuk memberi sebiji buah tamar, sebelah buah tamar. Tapi kalau tak mampu juga, maka kamu tuangkan air bagi orang nak berbuka puasa. Sama dia punya kelebihan. Tuangkan air. Mereka nak berbuka puasa, maka tuangkan air kepada mereka, ataupun berikan kepada mereka setitis daripada susu. Nak menyatakan bahawa dalam bulan Ramadan ini kelebihan bersedekahnya cukup hebat. Teruskan. Walaupun dalam bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan sebagainya, terus bersedekah. Terus kita melakukan sembahyang berjemaah untuk peringatan bagi diri saya sendiri. Dan istiqamah, dapat sehari semalam 5 waktu itu lagi ala roksi, kata Atabik, yang dapat melakukan sembahyang berjemaah sehari semalam 5 kali. Barakallah. Dan kerana dia tak mampu, walau bagaimanapun tak mampu untuk melaksanakan ibadat di masjid ataupun di surau, carilah rakan-rakan di pejabat, kalau di rumah bersama isteri dan juga anak. Yang pentingnya apa dia punya panduannya? Sembahyang berjemaah, walaupun 2 orang. Sebab itu ada satu kaul mengatakan bahawa dia tak suruh kita sebut adaan. Jadi kalau kita ni, walaupun kita seorang, kita sebut imaman. Nak mencari kelebihan untuk sembahyang berjemaah, walaupun kita tahu tak ada orang nak datang, tapi boleh disebut imaman. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, imam, wah ada seorang, kita menyangka bahawa nanti ada orang di belakang untuk mengikut kita, dapat kelebihan 27 darjat. Ada satu kaul mengatakan demikian. Dan tapi kita fahamlah, kalau seorang maknanya ada anak, kita tak akan sebut imaman. Dan tapi ada satu kaul mengatakan demikian kerana nak mengatakan kelebihan untuk sembahyang berjemaah ini cukup besar. Kan? Tentang ayat tadi, apabila hamba-Ku itu bertanya kepada Muhammad mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Ini peluang dalam bulan Ramadan untuk kita memperbanyakkan doa.
sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Nak mencari peluang dalam bulan Ramadan, maka Aisyah tanya, apakah doa yang lebih baik untuk aku melakukannya wahai Rasulullah? Rasulullah sebut kepada isterinya Aisyah dua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Lagi satu, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ila akhir. Ini aja. Perbanyakkan. Mana-mana doa yang kita buat dalam sembahyang waktu, jangan tinggalkan dua doa. Sebab itu dia kata, ujibud da'watad da'i iza da'an. Dia kata, aku akan memperkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Maknanya dalam bulan Ramadan kita banyakkan doa demikian. Sekarang ni kita tahu dah, bila bulan Ramadan saja Israel Zionis akan menghentam orang Islam. Tahun lepas macam tu juga. Jangan lupa doa untuk mereka. Allahumma sholli ikhwanana al-mujahidin mustada'afin fi Gaza. Ya Allah, berilah pertolongan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang berjuang, yang lemah mereka itu ya Allah, yang berada di bumi Gaza sekarang ini sedang berperang. Hebat. Dia tak tahu kelebihan orang Islam walaupun dalam bulan Ramadan peperangan Badar yang berlaku, mereka hebat. Mereka menyangka bahawa bila bulan Ramadan mereka ni lemah. Harapan doa daripada kita yang berada di bumi Malaysia kepada mereka. Jangan lupa, kan? Jangan lupa untuk beri doa kepada saudara-saudara kita yang mereka berjuang untuk mempertahankan tanah air, untuk mendaulatkan syariat Islamiah. Dan sekarang ni kalau kita lihat perkembangan terakhir, bahawa puak-puak jenis Israel ini dah minta bantuan PBB dah. Kenapa suruh hentikan peperangan? Dia mulakan nak mula berhenti dah. Itu maknanya nak kalah tu, kan? Memang berlaku keadaan sedemikian. Berlaku juga di negara Bosnia dengan Serbia, macam tu juga dulu. Dia nampak kemuncak mereka nak menang, mereka mencari satu jalan untuk memberhentikan peperangan. Maknanya Islam, orang-orang Islam bila dalam bulan Ramadan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyangka bahawa bila Ramadan kita lemah, kan, nak melaksanakan ibadah, kita kata ya aku puasa dah tak mampu nak berjalan, nak buat ibadah, nak sembahyang berjemaah ke masjid. Jangan. Kuatkan diri kita untuk sama-sama dapat melakukan sembahyang secara istiqamah di masjid ataupun di surau. Lebih-lebih lagi mereka yang hampir duduk di kawasan masjid ataupun di kawasan surau. Macam tempat saya itulah kan. Kalau melihat daripada keadaan keliling rumah yang ada di kawasan masjid itu, saya ramai mereka yang akan mendirikan sembahyang berjemaah, tapi yang dekat pun tak datang, kan? Maknanya yang jauh-jauh datang untuk melakukan sembahyang berjemaah. Kalau kawasan dekat tak datang pun, kita tak tahulah macam mana keadaan. Minta Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah, kan? Sama-sama kita dan rakan-rakan kita pun demikianlah berdoa kepada mereka supaya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi dikata fal yastajibu li, maka mintalah kepadaku, kata Allah, supaya mereka sentiasa berada di dalam keadaan kebenaran. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu sentiasa berada di atas landasan kebenaran. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita mengatakan Ramadan lagi, bahawa dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Ini lagi hebat. Bacaan Quran yang kita baca maka diturunkan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini kalau kita melihat kepada syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quranul Karim. Tujuan apa diturunkan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan? Hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Sebab itu disebut di sini alif lam yang ada pada An-Nas, alif lam li jinsi. Kalau
kalau kita belajar kaedah nahwu. Kerana apa? Alif lam mim jinsi ditujukan Quran ni bagi semua. Tak kira lah kamu non muslim ke ataupun sebagainya. Maknanya Quran ni memberi petunjuk kepada semua manusia. Kalau kita baca Al-Quranul Karim dalam suratul Baqarah ayat 173 178 kan, dan ayat 183 yang Quran 178 suratul Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, dan disebut dalam itu suratul Baqarah ayat 178. Ayat mengenai puasa 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam suratul Baqarah juga. Kalau kita melihat kepada ayat suci Al-Quranul Karim, jadi dalam suratul Baqarah ayat jenis ya ayyuhallazina amanu kutiba, ya ayyuhallazina amanu kutiba ni dua je. Yang pertama tadi ayat 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Satu yang disebut ya ayyuhallazina amanu kutiba. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Ayat 178 menyatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas. Maknanya dalam ayat suci Al-Quran tu dia ada lima je tentang ayat suci Al-Quranul Karim. Pertama, ayat nak menyatakan tentang hukum hakam. Yang kita puasa selama ni disebut sebagai hukum. Ya ayyuhallazina amanu, diwajibkan ke atas kamu untuk melakukan hukuman qisas. 178. Ayat 183 pula, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, nak menyatakan kepada kita hukuman untuk melakukan ibadat puasa. Nah, sebab tu dalam Quran dia ada 5. Pertama disebut Al-Quran ini sebagai hukum hakam. Tahu dah kan? Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum arak. Maknanya bila kita baca Al-Quranul Karim, di sana menyatakan kepada kita tentang hukum hakam. Cuma masalahnya apa yang berlaku di kalangan kita masyarakat, apa dia? Sama ada kita nak beriman ataupun tidak. Tentang ayat puasa, semua tak jadi masalah. Diwajibkan ke atas kamu untuk melakukan puasa. Semua tak protes, semua tak condemn, semua buat. Tapi dalam ayat 178, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam bab pembunuhan. Ini rata-rata pula manusia menolaknya. Cuba kita cek baliklah diri kita. Jangan kita menjadi sebahagian daripada orang yang menolak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dalam mengerjakan ibadat puasa, kenapa kita kena patuh perintah Allah? Tadi dalam masa yang sama ayat itu kalau kita baca Quran sepipi je, sebelah menyebelah. Kita tidak nak menyatakan hukuman bunuh balas balik. Dia sebut sebagai, dia kata al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil uns. Hamba dengan hamba, lelaki dengan perempuan dengan perempuan. Tapi bila dalam bab ini, maka kita tak nak ataupun sebahagian daripada kita ni menolak tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan berikutnya lagi, pertama dalam Quran tadi hukum hakam. Yang kedua, dalam Quran juga dia menyatakan adanya syurga, adanya neraka. Tahu dah dalam Quran adanya syurga, adanya neraka. Kehebatan syurga macam mana, dahsyatnya neraka pula macam mana. Dalam Quran disebut yang kita baca. Dan dalam Quran juga disebut yang ketiga, yang kedua tadi syurga, yang ketiga neraka, yang keempat dalam Quran juga ada cerita berbagai-bagai kisah. Cerita dia kata ada ni qassasalahum, kan, aku kisahkan kepada kamu. Ada cerita yang baik, ada cerita yang jahat. Kisah Nabi-Nabi, Nabi Allah Nuh, ada cerita dalam tu Nabi Allah Ibrahim, ada cerita dalam tu berbagai-bagai cerita dalam Quran.
kan, untuk menjadi pengajaran kepada kita yang hidup. Dan yang akhirnya dalam Quranul Karim disebut yang kelima, adanya dalam Quran itu doa-doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dalam Quran, Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ila akhir. Semuanya dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ila akhir pun ada dalam Quran. Maknanya dalam Quran ini dia 5 perkara je, tak lari dah. Adanya hukum hakam, adanya cerita tentang syurga, adanya cerita tentang neraka Allah, adanya cerita-cerita kisah nabi-nabi, ada yang baik, ada yang jahat pun nyata dalam Quran. Contohnya pada ayat tabat yada, kan? Cerita Abi Lahab pun ada dalam Quran. Dan dalam Quran juga adanya disebut sebagai doa-doa. Jadi kalau siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenyataan-kenyataan tersebut, maka hendaklah kita mengambil perhatian. Jangan kita sebahagian daripada ayat suci Al-Quran kita terima, tapi yang sebahagiannya kita tolak. Bimbang bahawa amalan yang kita lakukan nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu siapa yang merasa dirinya hampir kepada Allah akan mengikut segala peraturan dan hukum hakam yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk mengakhiri apa yang disebut pada pagi ini, kita tak boleh ceramah-ceramah panjang untuk Ramadan ini, untuk mengambil sepintas lalu je. Mudah-mudahan dengan apa yang disebut ini menjadi suatu peringatan bagi diri saya dan kepada sidang pendengar sekalian. Apa akhirnya yang saya nak sebut pada pagi, untuk pagi yang terakhir yang kita berada dalam bulan Ramadan, maka sama-samalah. Ada sebahagian daripada masjid kadang-kadang melakukan dia mulai alhamdulillah i'tikaf di masjid, kan? Mana tempat ada buatlah. Dan kita pun kalau tak berdaya atau melakukan bersama di masjid, maka jangan lupa sebahagian daripada malam untuk 10 yang terakhirnya kita buat bersungguh-sungguh. Jangan lupa sembahyang tahajudnya, jangan lupa sembahyang tasbihnya, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Witir kalau dah buat bersama dengan Tuan Imam, kita tak payah buat. Tahajud, tasbih ni makan masa yang lama lah, kan? Tahu dah tentang kelebihan sembahyang tasbih. Kita tengok dalam kitab Hidayatus Salikin di mana disebut tentang kelebihan sembahyang tasbih. Tapi kalau tak nak buat sembahyang tasbih pun, kita buat sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Ini untuk peringatan bagi diri saya sendiri bersama. Yang 10 terakhir ini doa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau menepati apa yang kita buat, ianya malam Lailatul Qadar, disebut oleh ulama, kita ibadat seolah-olah 83 tahun 4 bulan. Tahajud yang kita buat sekali berbetulan pada malam Lailatul Qadar, 83 tahun 4 bulan. Tahajud. Sembahyang taubat yang kita buat berbetulan pada malam Lailatul Qadar, pahalanya 83 tahun 4 bulan. Sembahyang hajat yang kita buat berbetulan pada malam Lailatul Qadar, 83 tahun 4 bulan. Allah, sangat mudah. Jadi kalau ikutkan diri kita ni, tak ada orang yang nak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua pakat masuk dalam syurga. Kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sedekah yang kita buat berbetulan ianya malam Lailatul Qadar, 83 tahun 4 bulan. Sedekah yang kita buat sedikit je bandingkan pahala. Sebab tu umur kita tak banyak. Umur kita habis buat 60, 70 tahun aja. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim berasa iri hati. Bila dia sebut sesuatu, Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, adakah ini untuk umat aku, wahai Allah? Allah kata bukan, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lepaskan peluang tersebut, mislah tak dapat. Itu sebulan terakhir ni, sebab banyak dah. Kalau kita ikut daripada Imam Syafi'inya, Imam Nawawinya, bahawa dia kata malam Lailatul Qadar yang banyak yang menyertakan dalam hadis-hadis. Dia kata malam-malam yang ganjil 20 malam ke atas. Menjadi 21, 23, 25, kan?
Kalau kita target tak tepat, maknanya kita peringatan. Malam 21 bila? Malam 23 bila? Malam 25 bila? Kita buatlah. Tahun apa macam tu juga. Tahun depan macam tu juga. Kalau ianya berbetulan ibadat yang kita buat, Allah, alangkah baiknya kebajikan yang kita lakukan. Jadi ini peringatan untuk 10 hari terakhir. Kita buat bersungguh-sungguh. Ini bukan nak bagi kata rasuah atau sebagainya. Sungguh-sungguh ibadat itu. Nak cakap macam mana pun saya tak tahu. Maknanya sungguh-sungguh lah. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan juga malam 29. Kita menempati pada waktu tersebut pun tak apa dah. Kerana itulah kekuatan yang diberikan kepada kita. Buat macam mana? Tapi kalau yang terbaiknya tak kira lah 21 ke 22 ke 23, kita buat semua. Kalau ianya berbetulan ibadat yang kita buat, alangkah bahagianya diri kita, dan insya-Allah akan digolongkan sebagai golongan ahli syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba aku yang sebenar, bukan hamba Ramadan. Jadilah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Tak panjang kerana peringatan, kerana bila ceramah panjang-panjang jadi haus pula kan. Dan bukan ada sediakan air pula kan. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, untuk peringatan bagi diri saya sendiri dan bagi sedang pendengar. Baik muslimin muslimat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sakit-baki amal ibadat yang ada pada kita ini kita lakukan sepenuhnya kebajikan untuk kebaikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa antal halul fatihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma riqabana riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa